Wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor. Kami daripada kumpulan 5 di mana kami akan membentangkan berkaitan kami punya tugasan berkumpulan, iaitu tajuk yang kami pilih iaitu pembayaran zakat dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kami. Seterusnya, pengenalan. Kami akan berceritakan tentang apa itu sebenarnya zakat. Zakat merupakan salah satu buku Islam yang keempat dan merupakan kewajiban zakat kepada individu Muslim dan ada sama seperti mana kefarduan solat untuk menjadi seorang Islam yang sempurna. Dan antara kewajipan kenapa perlu membayar zakat adalah salah satu cara untuk membersihkan harta kita. Di samping zakat wajib dikeluarkan ke atas beberapa jenis harta yang telah ditetapkan menerusi syarat dan tempoh tertentu atau sudah cukup haul. Pembayaran zakat mempunyai pelbagai objektif sosioekonomi yang objektif bukan sahaja kepada penerima zakat, malahan kepada pengeluar zakat dan pihak lain. Oleh itu, tujuan kajian kami adalah untuk meneruskan kajian tentang isu kesedaran terhadap pembayaran zakat oleh masyarakat Islam di Malaysia. Antara objektif kajian yang kami lakukan ini adalah yang pertama adalah untuk mengkaji pemahaman masyarakat berkaitan konsep zakat. Yang kedua adalah bertujuan untuk mengetahui tahap pemahaman masyarakat tentang kesan zakat kepada orang lain Islam. Dan yang ketiga iaitu tujuan kami adalah untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang penting sebagai faktor mempengaruhi kesedaran rakyat untuk membayar zakat. Seterusnya, metodologi kajian. Dalam kajian yang kami jalankan ini, kami telah menganalisis menggunakan model kaedah ujian Main-Whatney, di mana kaedah ini dalam kajian terjawab ini biasa digunakan bagi membandingkan persepsi, pendapat ataupun persetujuan di antara dua kumpulan bebas berkaitan sesuatu isu yang dikaji. Dan kajian yang kami jalankan ini dengan menggunakan dua kaedah, iaitu menggunakan kaedah kuantitatif iaitu secara melalui Google Form dan juga secara kualitatif iaitu penggunaan ataupun pecahan di dalam artikel ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan isu yang kami kaji ini. Baiklah, bagi penggunaan data kuantitatif, kami telah menggunakan Google Form iaitu dalam soal sidik yang kami gunakan ini, kami telah membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama merupakan dari segi latar belakang responden, iaitu dari segi umur, jantina dan sebagainya. Bahagian yang kedua adalah objektif kami yang pertama, iaitu mengkaji pemahaman zakat masyarakat berkaitan konsep zakat. Yang kedua iaitu bahagian B, mengenal pasti pemboleh ubah yang penting sebagai faktor yang mempengaruhi kesedaran rakyat untuk bayar zakat. Dan bahagian C iaitu mengetahui tahap pemahaman masyarakat tentang implikasi zakat kepada Islam. Jadi untuk kami punya data responden ini, kami telah memecahkan ataupun telah bagikan dengan menggunakan skala Likert, iaitu 1 dilabel sebagai sangat tidak setuju, 2 sebagai tidak setuju, 3 setuju dan 4 adalah sangat setuju. Baiklah. Untuk ujian Alpha Converge, di mana kita tahu digunakan untuk mengukur kebolehpercayaan sesuatu soal sidik yang boleh pakai bagi memenuhi objektif kajian, di mana Alpha Converge ini dijalankan untuk melihat adakah soal sidik yang dijalankan ini adalah boleh dipercayai ataupun boleh diterima ataupun perlu ditolak. So secara umumnya kita tahu yang bahawa sekiranya nilai yang kita dapat itu melebihi 0.7, maka data yang itu kita boleh diterima. Dan nilai alfa yang tinggi bermakna item-item di dalam soal sidik tersebut benar dan mengukur objektif kajian tersebut. Dan hasil daripada data yang kami perolehi daripada responden seramai 55 orang responden, di mana kami mendapati bahawa pemboleh ubah berkaitan pemahaman masyarakat berkaitan konsep zakat ialah 0.745, manakala pemboleh ubah berkaitan pemahaman masyarakat terhadap kesan zakat dan faktor mempengaruhi kesedaran rakyat untuk membayar zakat masing-masing ialah 0.86 dan juga 0.84. Di mana keseluruhan menunjukkan tiga objektif kami ni, hasil daripada responden menunjukkan kesemua boleh diterima daripada objektif kajian kami.
Sekarang saya akan tentang demografi responden di bahagian hasil kajian. Dalam demografi responden ada jantina, bangsa, umur, pekerjaan, status, taraf pendidikan, pendapatan bulanan dan tempat tinggal. Bagi jantina, responden lelaki ada 31 orang, melebihi responden perempuan iaitu 24 orang. Responden bangsa Melayu adalah paling banyak iaitu 65.55% dan responden bangsa India adalah paling sedikit iaitu 10.9%. Namun begitu, ia juga wujud satu bangsa lain. Responden yang berumur 19 tahun hingga 29 tahun adalah paling banyak, manakala responden berumur 18 tahun ke bawah dan 46 hingga 59 tahun adalah paling sedikit. Terdapat 63.3% responden kita ialah pelajar, manakala 5.5% responden bekerja di sektor swasta. Kebanyakan responden kami ialah bujang iaitu 44 orang, tetapi terdapat seorang responden ibu tunggal. Responden yang berperingkat ijazah sarjana muda, master PhD ada 40 orang dan terdapat seorang responden yang tiada pendidikan formal. Dalam demografi responden, pendapatan bulanan responden ialah 2,500 ke bawah, lebih banyak daripada responden yang berpendapat 4,851 hingga 10,979. Akhirnya, responden yang tinggal di bandar melebihi responden yang tinggal di luar bandar, iaitu sebanyak 9 orang. Okey. Seterusnya hasil kajian bagi objektif utama iaitu mengkaji pemahaman masyarakat berkaitan konsep zakat. Okey, seperti jadual yang kami sediakan, minat yang tertinggi adalah zakat dalam Islam merupakan ibadah dan satu kefarduan kepada umatnya. Hal ini kerana zakat diwajibkan untuk melindungi harta, melatih jiwa dan menjamin pembangunan ummah. Dengan berzakat, seseorang itu dapat berbakti kepada masyarakat dan dengan berzakat juga harta seseorang itu menjadi bersih, jiwanya menjadi suci dan perasaannya menjadi tenteram kerana telah menunaikan kewajipan untuk memenuhi tuntuhan ilahi demi menegakkan keadilan bermasyarakat. Responden juga bersetuju kesedaran individu tentang kewajipan agama dan tanggungjawab berzakat berpunca daripada faktor fahaman agama dengan nilai min 3.65. Hal ini dapat dibuktikan apabila individu berpendidikan aliran agama dan bukan aliran agama didapati telah sama-sama memahami kewajipan zakat zakat pendapatan. Nilai min yang paling rendah adalah 2.24 di mana membayar zakat hanyalah tertumpu kepada zakat fitrah semata-mata. Untuk objektif yang kedua, iaitu mengetahui tahap pemahaman masyarakat tentang kesan zakat kepada orang Islam. Responden dalam kajian ini sangat setuju bahawa zakat mampu merapatkan jurang ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin dengan nilai min 3.65. Kebanyakan responden bersetuju bahawa zakat mampu merapatkan jurang ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin kerana dana zakat boleh dimanfaatkan bagi program pembangunan bertujuan meningkatkan taraf ekonomi golongan asnaf melalui penyediaan peluang-peluang perniagaan dan keusahawanan. Dengan membantu golongan ini terlibat secara langsung dalam bidang-bidang tersebut, zakat telah memainkan peranan sebagai instrumen agihan ekonomi yang seimbang bagi mengurangkan kadar kemiskinan, meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan, menyediakan kehidupan yang selesa dan sejahtera kepada golongan asnaf. Responden juga bersetuju bahawa kesan zakat pada orang Islam adalah mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan golongan yang berada dan memberi peluang pada golongan hartawan untuk beribadat
dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka yang mempunyai nilai min sebanyak 3,62. Responden tidak bersetuju bahawa zakat dapat mengurangkan masalah sosial di Malaysia yang mempunyai nilai min terendah iaitu 3,36. Hal ini kerana di sekeliling kita terdapat banyak masalah sosial seperti keganasan, diskriminasi dan sebagainya. Masalah sosial ini disebabkan oleh pelbagai faktor. Ia tidak dapat diselesaikan dengan bergantung kepada pembayaran zakat. Seterusnya, bagi objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kesedaran rakyat untuk membayar zakat. Baiklah. Informasi yang dilakukan oleh pihak zakat perlu dipeningkatkan lagi kerana masih terdapat segelintir peniaga yang tidak mengetahui tentang zakat perniagaan. Soalan ini mendapat nilai min yang tertinggi dengan nilai 3.65. Hal ini kerana tahap kesedaran membayar zakat dalam kalangan peniaga kecil adalah masih tahap yang rendah. Oleh itu, pihak pemungut zakat perlu menjalankan usaha yang berterusan bagi memastikan lebih ramai peniaga menunaikan zakat. Terdapat juga peniaga yang menjalankan kewajipan membayar zakat perniagaan walaupun kurang berpengetahuan mengenai zakat berkenaan. Selain itu, media massa turut memainkan peranan yang penting sebagai media promosi. Soalan ini mendapat nilai min kedua tertinggi dengan nilai 3.62. Dengan kepantasan perubahan teknologi pada masa kini, dilihat wajar untuk dimanfaatkan oleh institusi zakat untuk menyampaikan maklumat kepada para pembayar zakat. Seterusnya, dengan nilai min yang sama iaitu 3.6, peranan kedua-dua ibu bapa serta pihak sekolah amatlah penting dalam memberi pendedahan kepada kanak-kanak. Mereka mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan kanak-kanak. Pihak sekolah, terutamanya guru-guru, merupakan pihak yang banyak berinteraksi dengan kanak-kanak selepas ibu bapa. Next. Seterusnya, bahagian analisis kajian. Analisis kajian bertujuan untuk membandingkan antara dua pemboleh ubah bebas iaitu dalam kajian ini iaitu lelaki dan perempuan mengenai pendapat mereka berkaitan konsep, kesan dan pengaruh dan faktor yang mempengaruhi pembayaran zakat. Kajian ini menggunakan analisis May-Whitney. Hipotesis bagi kajian ini ialah H0 ialah tiada perbezaan pendapat antara lelaki dan perempuan dan H1 terdapat perbezaan antara lelaki dan perempuan. Jika nilai signifikan kurang daripada 0.5, maka H0 perlu ditolak. Next. Bagi objektif yang pertama iaitu untuk melihat perbezaan pandangan antara lelaki dan perempuan mengenai konsep zakat. Berdasarkan jadual yang kita dapat lihat, nilai signifikan berada di antara julat 0.118 hingga 0.53. Jadi pada aras ketiak 5%, H0 gagal ditolak. Oleh itu, tiada bukti mengatakan terdapat perbezaan pendapat antara golongan lelaki dan perempuan mengenai pemahaman mengenai konsep zakat. Sekian. Saya akan meneruskan analisis kajian bagi objektif yang kedua. Keputusan ujian May-Whitney yang digunakan untuk menganalisis objektif yang kedua iaitu mengkaji perbezaan antara tahap pendapat antara responden lelaki dan perempuan mengenai kesan zakat kepada orang Islam. Berdasarkan jadual yang diberikan, keputusan menunjukkan bahawa tiada perbezaan pendapat yang signifikan antara responden lelaki dan perempuan mengenai kesan zakat kepada orang Islam. Pada aras keretian 5%, H0 gagal ditolak dengan pernyataan
yang mendapat nilai signifikan yang tertinggi iaitu pernyataan yang keenam, iaitu mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan golongan yang berada, iaitu dengan nilai signifikan yang sebanyak 0.777. Manakala nilai signifikan yang terendah adalah pernyataan yang keempat, iaitu zakat dapat mengurangkan masalah sosial di Malaysia dengan nilai yang sebanyak 0.173. Oleh itu, berdasarkan hasil kajian yang tidak menunjukkan perbezaan tahap pendapat antara responden lelaki dan perempuan mengenai kesan zakat kepada orang Islam. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif yang ketiga. Next. Okey, berdasarkan keputusan ujian Mann-Whitney ni, objektif yang ketiga, analisis bagi objektif yang ketiga kali ini ingin mendapatkan terdapatkah perbezaan pendapat antara responden lelaki dan perempuan mengenai faktor yang mempengaruhi kesedaran rakyat untuk membayar zakat. Keputusan kajian adalah H0 gagal ditolak kerana pada aras keertian 5% nilai signifikan adalah melebihi 0.05. Manakala nilai signifikan yang tertinggi dalam objektif yang ketiga ini adalah pernyataan yang ketujuh, iaitu usaha dan persepsi masyarakat terhadap pengurusan cukai boleh diabaikan kerana ia bukan langkah yang signifikan. Dengan nilai signifikan tertinggi iaitu 0.921. Manakala nilai signifikan yang terendah itu pernyataan yang ketiga. Pihak sekolah berperanan penting terhadap murid-murid tentang pengetahuan kepada zakat dan cukai, iaitu dengan nilai 0.153. Oleh itu, terbuktilah bahawa tiada perbezaan pendapat antara responden lelaki dan perempuan mengenai faktor yang mempengaruhi kesedaran rakyat untuk membayar zakat berdasarkan soal selidik ini. Okey, sekian. Okey, seterusnya kesimpulan. Peningkatan kesedaran membayar zakat adalah penting. Ini memandangkan ia adalah satu perkara yang wajib dan merupakan salah satu rukun Islam. Oleh itu, pihak institusi zakat perlu mempertingkatkan lagi kempen serta ceramah untuk memastikan masyarakat Islam di Malaysia sedar akan kepentingan pembayaran zakat dan mengetahui matlamat serta falsafah di sebalik zakat. Langkah yang efektif perlu dilaksanakan bagi memberi keyakinan yang penuh kepada masyarakat Islam untuk terus mempercayai pengurusan zakat Malaysia. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.